Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1266, antara paparan utama. Perikatan Nasional OK, projek runding terus yang miskinkan negara. Siapa sebenarnya yang menipu pengundi Melayu? Benarkah institusi istana main politik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air Kasa Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sepatutnya menyifatkan semua projek menerusi rundingan terus sebagai tidak teratur. Sebagai Menteri Keuangan, saya yakin beliau mengetahui bahawa rundingan terus kepada projek tempatan banjir yang perlu disegerakan bukanlah satu kesalahan perolehan. Katanya dalam satu kenyataan 6 Disember lalu. Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS berkata, selain Kasa, semua proses kawal selia prosedur keuangan mestilah diteliti secara ketat mengikut tata cara, prosedur dan garis panduan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Sebagai Perdana Menteri, beliau tidak sepatutnya menganggap semua projek melalui tender rundingan terus sebagai tidak teratur dan wujud pihak yang mencari kesempatan. Ujarnya, beliau berkata demikian untuk mempertahankan tindakan Kasa menganugerahkan projek tempatan banjir bernilai 7 bilion ringgit daripada 15 bilion ringgit yang diperuntukkan oleh kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri Yaakob. Beliau tahu banyak projek kecemasan perlu disegerakan bagi mengurangkan bencana lebih besar dan kerugian lebih banyak. Ia mestilah terpaksa dilakukan melalui kaedah rundingan terus atau tender terpilih, khususnya yang melibatkan bencana seperti banjir, empangan pecah, tanah runtuh dan lain-lain. Namun, sekali lagi saya tegaskan ia mesti mematuhi prosedur keuangan yang telah ditetapkan, tegas Tuan Ibrahim. Sebelum itu, Anwar mengarahkan kelulusan mutakhir projek tempatan banjir berjumlah 7 bilion ringgit daripada keseluruhan peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit yang dilaksanakan melalui rundingan terus tanpa proses tender diteliti semula. Jumlah ini bukan kecil atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah tebatan banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan. Ia amat dikesalkan dan saya berterima kasih kerana pegawai kanan Kementerian Keuangan bersama dan tidak selari dengan maksud ini. Tetapi pada ketika itu hanya mengikut arahan, katanya pada sidang media. Sekitar November lalu, isu rundingan terus yang berlaku di Kasa dibangkitkan oleh Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli dalam satu sidang media. Beliau menegaskan beberapa kelulusan projek bernilai berbilion ringgit kepada sebuah syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd dipercepatkan supaya kerajaan baharu terpaksa mewarisi projek-projek yang dirunding terus pada harga yang lebih tinggi. Katanya Kasa menganugerahkan projek tempatan banjir Sungai Langat Fasa 2 bernilai 2 bilion ringgit kepada Mangkubumi Sdn Bhd secara rundingan terus pada 7 Oktober lalu, iaitu hari terakhir sebelum Parlimen dibubarkan. Projek-projek besar infrastruktur negara diberikan kepada hanya satu syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd hingga syarikat lain diketepikan, sedangkan rekod pelaksanaan projek setakat ini menunjukkan ada projek-projek yang bermasalah. Ada projek yang kelulusannya melanggar prosedur perolehan kerajaan dan undang-undang, ujar Rafizi. Beliau mendakwa terdapat tekanan kepada penjawat awam untuk meneruskan projek-projek di bawah Kasa selepas Parlimen dibubarkan. Dakwaan ini dinafikan dengan keras oleh Tuan Ibrahim. Sidang media yang dibuat oleh Rafizi juga gagal sama sekali mendedahkan bukti keterlibatan saya dalam kelulusan projek termasuk usaha saya atau Kasa untuk menganugerahkan projek tersebut ketika kerajaan sementara atau caretaker.
Saya juga telah menyatakan dengan jelas bahawa saya tidak pernah berjumpa, berunding atau membuat apa-apa tindakan semasa tempoh kerajaan sementara ke arah menganugerahkan projek tersebut. Penafian itu dibuat oleh Tuan Ibrahim pada 12 November lalu dalam satu kenyataan. Sebagai balasan, Rafizi berkongsi satu surat kelulusan yang bertarikh 27 Oktober 2022 iaitu 17 hari selepas Parlimen dibubarkan. Surat yang bertarikh 27 Oktober 2022 ini adalah berhubung projek naik taraf loji bagi kawasan tadahan pembentungan Kelang Selatan yang berjumlah RM285 juta yang dianugerahkan kepada Mangkubumi Sdn Bhd dakwanya. Namun, kata Rafizi, projek-projek yang telah diluluskan itu masih tidak dikeluarkan surat setuju terima atau SST kepada Mangkubumi Sdn Bhd akibat daripada siri pendedahan itu. Kenapa projek-projek besar kasar diberikan sebahagian besarnya secara rundingan terus atau tender terhad kepada sebuah syarikat sahaja iaitu Mangkubumi Sdn Bhd? Setakat yang saya dedahkan, projek-projek yang berjumlah hampir RM5 bilion telah diberikan kepada satu syarikat sahaja. Soalnya, akibat monopoli projek-projek besar oleh satu syarikat kerajaan tidak mendapat harga yang terbaik berbanding jika diadakan secara tender terbuka. Oleh kerana penganugerahan projek kepada satu syarikat sahaja, banyak syarikat Bumiputera lain dibiarkan mereput. Projek rundingan terus dengan harga tinggi memiskinkan negara. Pengakuan Tuan Ibrahim bahawa projek kecemasan perlu disegerakan dengan alasan mengurangkan bencana dan kerugian lebih besar menunjukkan penganugerahan projek secara rundingan terus adalah benar-benar berlaku. Apa yang didedahkan oleh Rafizi bernilai RM5 bilion. Sedangkan menurut Perdana Menteri, nilai projek rundingan terus yang perlu disemak semula berjumlah RM7 bilion. Maknanya ada lagi RM2 bilion yang kita rakyat Malaysia belum tahu. Menteri tidak boleh lepas tangan tentang apa yang berlaku di dalam kementeriannya. Sebab itu, Menteri mesti ada keahlian dalam tugas dan tanggungjawab yang dipikul. Demikian pesan Rasulullah SAW dalam sabda baginda yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan dan dipercayai serta didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik, berbicara atau mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di negara ini, hari-hari yang penuh dengan penipuan, pengkhianatan dan kebebalan itu telah muncul dengan cubaan untuk menyembunyikan kebenaran. Untuk rekod, Tuan Ibrahim telah memfailkan saman kepada Rafizi malang bagi Kerajaan Tebuk Atap 2.0. Selepas pilihan raya umum ke-15, kerajaan bertukar tangan. Bagi kerajaan yang baharu ini, projek rundingan terus tidak okey. Tindakan pemimpin Perikatan Nasional yang menipu rakyat dengan menabur fitnah serta dakwaan palsu sangat tidak bertanggungjawab dan jelas terkeluar dari nadi politik Melayu Islam yang selalu mereka dendangkan, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Malawati, Juwairia Zulkifli. Menurut Juwairia yang juga setiausaha politik Kepala Menteri Besar Selangor itu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin ketika ceramah kempen P017 Padang Serai mendakwa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima bayaran berjumlah RM15 juta semasa menjadi penasihat ekonomi Selangor. Dakwaan ini adalah sekadar pengulangan fitnah yang telah dinafikan berulang kali, termasuk dalam jawapan rasmi Menteri Besar ketika itu, Allahyarham Tan Sri Datuk Seri Khalid Ibrahim dalam sidang Dewan Negeri Selangor, kata Juwairia dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata semasa tempoh Anwar Ibrahim menjadi penasihat ekonomi Selangor, beliau hanya diberi gaji simbolik berjumlah RM1 setahun. Gaji tersebut tidak dibayar kepada beliau sejak tarikh lantikan. Beliau tidak menerima sebarang bayaran allowance atau keistimewaan selain gaji RM1 tersebut. Perkara ini telah jelas tertera dalam Hansard Dewan Negeri Selangor. Menerusi jawapan kepada soalan oleh Ahli Dewan Negeri, jelasnya Juwairia menyifatkan perbuatan Mahyadin itu sebagai terdesak dan muflis modal politik. Dengan mengitar sumber rekaan yang tidak berasas ini menunjukkan keterdesakan dan kemuflisan modal politik Perikatan Nasional dalam usaha kempen mereka setelah gagal membentuk kerajaan persekutuan. Tindakan menabur fitnah serta dakwaan palsu bagi mengaburi fikiran rakyat ini sangat tidak bertanggungjawab
bertanggungjawab dan jelas terkeluar dari nadi politik Melayu Islam yang selalu mereka dendangkan, tegasnya. Beliau menyeru pengundi Padang Serai menolak Perikatan Nasional dalam pilihan raya kerana perbuatan mereka yang mengulangi cerita fitnah dan rekaan. Saya percaya di pihak yang amat berhormat Perdana Menteri wajar mengambil tindakan selanjutnya bagi menghalang pengulangan fitnah ini terus dijajah oleh mereka yang bankrupt akhlak dan etika dalam berpolitik, ujar Juwairiyah. Alangkah malangnya negara ini apabila pemimpin tertinggi sebuah parti politik merendahkan dirinya sehingga menabur fitnah semata-mata kerana hendak menagih undi. Mahyadin berkata Anwar Ibrahim dibayar 15 juta ringgit, jadi tidak heran jika tidak mengambil gaji sebanyak RM20,000. Mahyadin berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Anwar bahawa beliau tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Apa motif Mahyadin mengulangi cerita lama itu sedangkan sudah pasti beliau tahu ia merupakan satu penipuan? Sebelum ini, semasa kempen pilihan raya umum ke-15, Mahyadin mengejek Anwar bodoh dan akan terus menjadi PM tepi. Hakikatnya kini Anwar yang menjadi Perdana Menteri ke-10 dan Mahyadin pula mungkin berhadapan dengan pelbagai kes penyalahgunaan kuasa berhubung dana RM600 bilion yang dibelanjakan semasa negara dalam tempoh darurat. Dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet Kerajaan Perpaduan 2 hari lalu, Anwar berkata beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Siasatan untuk menyiasat isu dana RM600 bilion yang didakwa diseleweng kerajaan terdahulu. Beberapa keputusan menyiasat langkah perbelanjaan RM600 bilion tanpa tender itu bukan urusan saya untuk putuskan. Kementerian Keuangan memberi makluman beberapa pelanggaran itu, tetapi ini kita serah kepada Badan Siasatan untuk lihat sejauh mana pelanggaran rasuah dan penyelewengan berlaku, katanya. Pada 15 November lalu, bekas Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari, telah membangkitkan mengenai penggunaan dana kecemasan berjumlah lebih RM500 bilion ketika negara berhadapan pandemik COVID-19. Rupanya apa yang disebut oleh Adli itu bukan semata-mata tanggapan. Kemarin Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung isu dana RM600 bilion bukan RM500 bilion. Beliau mengesahkan perkara itu namun tidak mendedahkan butiran lanjut berhubung siasatan yang sedang dilaksanakan agensi berkenaan. Ya, SPRM ada membuka kertas siasatan berhubung isu ini, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, lapor bernama. Marilah kita fikirkan apakah maksud sebenar firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 54. Terjemahannya, dan orang-orang itu pun merancangkan tipu daya dan Allah pula membalas tipu daya dan Allah sebijak-bijak yang membalas tipu daya. Bertaubatlah wahai pemimpin, tidak selamanya kalian boleh menipu rakyat. Sebenarnya bukan Anwar seorang sahaja yang diserang oleh golongan gagalis yang bertopengkan Melayu Islam ini. Malah baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu juga turut dikecam kononnya terbabit dalam politik. Kecaman ini datang daripada bekas Ketua Hakim Tun Abdul Hamid Muhammad yang turut ditularkan oleh Harakat Daily 27 November lalu. Dalam tulisannya, beliau merujuk kepada kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Istana Negara pada 24 November yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Hakikatnya rakyat jelata tidak wajar dibebankan dengan kemelut politik yang tiada kesudahan tatkala negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil untuk merancangkan landscape ekonomi dan pembangunan negara, bidas Tun Abdul Hamid. Beliau turut menyerang DAP. Yang paling licik adalah DAP dengan menutup mulut dan tidak menampakkan muka mereka sepanjang kempen PRU15 dan rundingan bergabung selepas PRU15, mereka tidak membangkitkan kecurigaan orang Melayu terhadapnya seperti sebelumnya, ujarnya. Tun Abdul Hamid mengungkit bahawa Tan Sri Mahyadin Yassin telah menghantar sebanyak 115 akun bersumpah SD menyokongnya yang termasuk 10 daripada Barisan Nasional. Saya menyangkakan bahawa pendirian 30 ahli-ahli Dewan Rakyat BN itu adalah berkecuali sehingga terbaca NST online pada 9.15 malam 24 November lalu yang mengatakan antara penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah 28 ahli Dewan Rakyat Barisan Nasional. Bagi saya bahawa UMNO atau BN berkecuali pun saya kecewa kerana ia sepatutnya bergabung dengan PN untuk menghalang PH berkuasa. Bergabung dengan PH tidak boleh diterima langsung. Ia adalah satu penipuan kepada pengundi
Pengundi Melayu dakwa beliau. Tun Abdul Hamid juga menempelak yang di-Pertuan Agong kononnya terlibat dalam politik. Turut mereka ceritakan ialah peranan yang dimainkan oleh Istana Negara yang seolah-olah membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan PH berkuasa. Bahawa yang di-Pertuan Agong menita kepada ketua-ketua parti supaya menimbang cadangan mengadakan kerajaan perpaduan itu tidak boleh dinafikan. Ia disahkan oleh ketua-ketua parti itu sendiri. Ini adalah ulangan apa yang berlaku 2 tahun dahulu. Ia tidak sepatutnya berlaku. Yang di-Pertuan Agong tidak sepatutnya terlibat dalam politik. Ini bukan soal ikut Westminster atau tidak. Ini soal campur tangan dalam dasar parti dan tujuan pengundi. Dalam PRU ini misalnya, PN telah mengeluarkan manifesto dan berkempen bahawa mereka menentang dasar-dasar PH dan pengundi-pengundi mengundi PN atas alasan itu tempelaknya. Menurut beliau, setelah selesai pilihan raya dan calon-calon yang mereka undi menang, partinya dititahkan bergabung dengan PH. Nasiblah PN bertegas tidak mahu bergabung dengan PH untuk menubuh kerajaan. Tambah beliau. Tun Abdul Hamid berkata beliau tidak faham bagaimana 10 orang ahli Parlimen UMNO yang pada mulanya membuat SD menyokong Mahyadin boleh menarik balik SD mereka. Takut sangatkah kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dan dipecat? Saya juga tidak faham bagaimana ahli-ahli MKT yang berkali-kali mengundi untuk berkecuali boleh menerima keputusan siapa bahawa BN atau UMNO bersetuju menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan bergabung menubuh kerajaan dengan PH. Takut sangatkah mereka kepada Zahid? Adakah mereka juga bersekongkol untuk berbohong? Biar apapun, saya merasa tertipu. Saya sudah tidak percaya kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Selamat tinggal UMNO, tegasnya. Maaf cakap, Tun Abdul Hamid bukan hanya wajar mengucapkan selamat tinggal kepada UMNO. Beliau juga patut mengucapkan selamat tinggal kepada dunia politik yang progresif. Rakyat Malaysia tidak perlu membaca bebelan seorang bekas hakim yang tidak faham undang-undang anti lompat Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 Akta E1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang berkuat kuasa 5 Oktober lalu. Jom China tidak dapat membantu jika bekas hakim ini tidak faham mengapa Barisan Nasional memilih Pakatan Harapan dan bukan Perikatan Nasional. Namun kenyataan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT Datuk Dr. Puan Azhar Kasim mungkin dapat mencerahkan kekeliruan. Dalam satu hantaran di Facebook, Puan berkata gabungan BNPN untuk membentuk kerajaan baharu sudah tidak relevan. Tidak perlu difikirkan, ia membuang masa. Kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim wajar diberi peluang mentadbir negara sehingga tamat tempoh pilihan raya umum ke-15, ujarnya. Puan juga menegaskan isu PNBN bergabung jika bersatu tidak lagi dipimpin oleh Mahyadin adalah mengarut. Menurut beliau, Mahyadin dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sama sahaja. Dua-dua suka tikam belakang. Negara tidak perlu pertukaran kerajaan sebelum PRU ke-16. Ia mesti dihalang. UMNO bukan pak turut dalam kerajaan baharu, tetapi UMNO adalah partner yang boleh bekerjasama demi rakyat, tegasnya. Dalam bahasa mudah, Pakatan Harapan lebih dipercayai berbanding Perikatan Nasional. Tahniah UMNO kerana berjaya keluar daripada perangkap asabiah yang menyesakkan. Malaysia adalah negara yang majmuk, rencam dan harmoni. Ekstremis dalam apa bentuk pun atau daripada mulut siapa pun tidak dialu-alukan. Kan ia mengganggu keharmonian pelbagai lapisan masyarakat dalam negara kita yang tercinta ini. Keputusan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu adalah sejajar dengan kehendak majoriti rakyat Malaysia yang mendambakan perubahan demi membawa negara ini menuju ke tahap kemajuan yang setaraf harimau Asia. Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.